Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Tajuk kita pada hari ini ialah sukatan kecenderungan memusat. Okey, mungkin bila kita baca tajuk, kita tak tahu pun apa sebenarnya yang kita kena belajar. Okey, tapi sebenarnya ada 3 istilah yang kamu kena tahu dalam bab ni. Sukatan kecenderungan memusat maksudnya kamu nak buat kesimpulan ada 3 cara. Okey, untuk peringkat kamu ada 3 cara. Yang pertama, kira mode. Yang kedua, kira median. Yang ketiga, kira mean. Apa benda 3 ni? Cara kita buat keputusan berdasarkan kepada data kita. Okey, jadi kat sini kalau kamu perhatikan pada slide, okay, ada 3 orang. Yang ni family. Yang pertama kita ada uncle. So saya gelarkan dia sebagai Pak Mud. Okay, Assalamualaikum, panggil dia Pak Mud. Okay, Pak Mud. Bila kita kata Pak Mud, maksudnya dah tua kan? Okay, Mud ni apa sebenarnya? Okay, Mud ni sebenarnya adalah kita buat keputusan base pada data mana yang paling tinggi. Data mana yang paling kerap kita jumpa. Jadi kita buat kesimpulan, okay, data tu adalah data utama. Contoh macam dalam kelas. Saya tanya, apa warna kegemaran kamu? Contoh, ada antara kamu yang jawab okey biru. Okey, ada yang jawab merah. Okey, ada lagi kata biru. Okey, ada lagi kata biru, ada kata kuning. Okey, daripada data yang saya dapat ni, okey ni baru daripada 5 orang. Okey, daripada 5 orang data yang saya ada ni, okey cuba kamu perhati. Ramai suka warna apa? Ramai yang suka warna biru. Betul tak? Biru, biru, biru. So dekat sini biru muncul berapa kali? Dia kekerapan dia, kita panggil dia kerap muncul berapa kali? Okay, dia muncul 3 kali, yes. Dia baru muncul 1 kali. Kuning, seorang je suka warna kuning. Okay, daripada sini warna biru adalah warna yang paling kerap muncul. Warna yang paling ramai suka. Jadi, warna biru adalah mode. Jadi kita buat kesimpulan kat sini, semua student dalam kelas, kebanyakan pelajar dalam kelas ni suka warna biru. Jadi kalau saya nak beli hadiah ke, saya akan sediakan hadiah yang berwarna biru lah. Nampak tak? Saya buat kesimpulan kat situ. Okay, itu cara dia. Yang cara ni kita base pada data yang paling banyak muncul ni, kita panggil dia mode. Okay, seterusnya kita pergi pada yang kedua. Ni adik comel ni. Tengok, saya Medina. Okay, nama dia Medina. Okay, Medina ni, okay, kamu tengok kedudukan dia adalah berada di tengah-tengah antara dia punya uncle dan juga dia punya kakak dia. Okay, jadi median sebenarnya median ni adalah cara buat keputusan kita ambil data yang berada di tengah-tengah. Okay, contoh saya ada A, B, C. Okay, katakanlah ini adalah grade peperiksaan bagi pelajar saya. Ada yang dapat B, ada yang dapat A, ada dapat C, ada dapat E. Okey, jadi saya susun dulu data tu. Saya susun ikut apa? Ikut alfabet, kan? A, B, C, D. Okey, daripada data ni saya dah susun, saya ambil yang kat tengah-tengah. Kalau kita perhati kat sini, tengah dia adalah C. Jadi saya buat keputusan daripada data saya ni, kebanyakan pelajar saya berada pada tahap grade C. Saya buat kesimpulan macam tu. Okay? Kebanyakan pelajar saya adalah berada pada grade C. Okay. Cara buat keputusan ini, kita panggil dia sebagai median. Okay, sekejap lagi kita tengok detail. Okay, seterusnya kita pergi pada Hai, saya Kak Min. Okay, Kak Min ni dia adalah no profile. Dia kerja dia nak cepat je. Jadi mean ni sebenarnya ialah
purata. Okey, contoh data saya bagi. Ada nombor 1. Okey, data ada bilangan 1, 2, 3. Okey. Kak Mi ni dia nak buat keputusan. Nombor berapa yang orang paling suka. So dia ambil kesimpulan, dia tambahkan semua ni. Macam mana? 1 tambah 2 tambah 3. Kemudian dia bahagi dengan data tadi. Ada berapa data? Ada 3 orang kan? Ada 3 data. 1, 2, 3. Okay, so ada 3 data. Dan dia kira lah. 3 tambah 2, 5 tambah 1, so dapat 6. So dia bahagi dengan 3. So nilai dia adalah 2. So jadi daripada sini Kak Mi dia buat keputusan ramai orang suka nombor 2. Cara buat kesimpulan macam ni kita panggil dia mean. Okey, ini adalah apa yang saya explain tadi. Kita ada 3 cara nak buat keputusan bila kita ada data. Yang pertama, mod. So kamu ingat angka mod. Okey, dia orang tua. Dia nak buat kesimpulan, dia ambil cara senang je. Okey, dia tak mau kira, tak mau apa. Dia tengok saja yang mana yang paling banyak. Itulah dia jawapan dia. Okey, untuk adik kita ni, okey, median nama dia Medina. Tapi istilah tu yang kita guna untuk buat keputusan tu adalah median. Okey, apa dia tadi? Berada di tengah-tengah. Okey, data yang ada di tengah-tengah tapi dengan syarat kita susun dulu. Nak susun ikut tertib apa? Biasanya kita susun ikut menaik. Kita susun kecil dulu lepas tu baru naik ke atas nombor besar. Nak susun terbalik, nombor besar dulu baru nombor kecil pun boleh, tak ada masalah. Dia janji kena susun. Lepas tu baru tengok nombor yang kat tengah, itulah jawapan dia. Untuk median, dia ada beberapa kes. Dia ada kes genap, dia ada kes ganjil. Kalau data tu genap, ada 4 orang. Contoh, kata nombor adalah A, kemudian kita ada data B, kita ada data C, kita ada data D. Okey, ini ada 4 data. So nombor 4 adalah nombor genap. Okey. Kita nak tahu siapa yang berada di tengah-tengah. A, B, C atau D. So kalau kita perhati kat sini, tengah-tengah dia adalah kat sini. Antara B dan juga C. Jadi siapa yang kat tengah? So macam mana nak dapatkan dia? Okey, dia ada pengiraan dia. Okey, slide lagi saya tunjuk. Okey, untuk ganjil, katakanlah kita ada data A, ada B, ada C. Ganjil. So nombor yang tak boleh bahagi dengan 2 dengan tepat kan? Okey, so ada 3 sahaja data. 3 nombor ganjil. Okey, kalau kita nak tahu siapa yang berada kat tengah-tengah, A ke B ke C? Okay, senanglah untuk kita nampak dah siapa yang duduk tengah. So jawapan dia adalah B. Okey, seterusnya purata. Okey, ini saya tunjuk dekat kamu cara nak kira tadi. So saya dah bagi contoh tadi kan yang simple. Jumlah nilai data, bila kata jumlah mesti tambah. So kita tambah semua data kita, lepas tu kita bahagi dengan apa? Bilangan data. So bilangan data tu ada berapa? Kalau ada 10 orang, bahagi dengan 10 lah. Kalau ada 3 orang, bahagi dengan 3. Okay, so nilai itu, jawapan itu adalah nilai mean kita. Okay, so ada 3 ni adalah basic. So hari ni kita nak pergi tengok data dan kita nak cari mode, median dan juga mean kita. Okay, hari ni saya tunjuk dekat kamu data. Okay, data yang simple je tau. Data-data yang kita susun macam ni, yang dalam kotak ni nampak tak? Kita panggil data tak terkumpul. Boleh dapat tak? Okay, ini adalah data tak terkumpul. Nyatakan mode bagi setiap data ni. Okay, sekarang kita tengok. Kita ada data 2, 4, 5, 6, 8, 5. Okay, kalau kamu perhati kat sini, nombor berapa yang paling kerap berulang? Dia ada banyak kali. 5. Nombor 5. Okay, nampak tak sini nombor 5 dia ada muncul 2 kali.
So bila dia muncul 2 kali, jadi mod kita ialah 5. Okay, Pak Mod ni kata, jawapan dia 5 lah. Sebab apa? Sebab 5 je yang muncul 2 kali. Yang lain tak ada 2 kali kan? Semuanya muncul sekali sahaja. Bila muncul sekali sahaja, so dia tak boleh jadi mod. Berapa kekerapan mod kita? Jawapan kita ialah 5. Kekerapan kita berapa? 2 kali. 2 kali. So kekerapan kita ialah 2. Okay, seterusnya kita pergi pada soalan yang kedua. Okay, kita ada data 28, 26, 20, 24, 24. Okay, cuba perhati kat sini. Nombor berapa yang berulang banyak kali? 24. Okay, 24. Okay, saya bulatkan. Jadi jawapan kita mod ialah 24. 24. Kekerapan kita 2 kali. 2 kali. Sebab apa 2 kali? Dia muncul 2 kali. Okay, untuk soalan yang ketiga. Nombor berapa? 50, 52, 53, 52, 53, 51. Jadi mod kita ialah, tengok 50 berapa kali? Tak ada. 50 sekali sahaja, right? Okay, nombor 50 dia muncul sekali. Okay, nombor 52 2 kali. okay, 2 kali 1, 2. Okay, so 2 kali. Okay, nombor 53 berapa kali dia muncul? 2 kali. 2. Okay, 2 kali juga. 51 muncul 1 kali. Okay, nombor yang paling banyak muncul ialah bilangan dia 2. So nombor 52 dan 53. Maka kita punya mod ialah 52 dan 53. Jadi kena ambil dua-dua lah. Sebab dia nilai dia sama. Boleh? So kekerapan berapa kali dia muncul? Okay, 2 kali. 52 dan 53 muncul 2 kali. Jangan tambah pula tau. Kekerapan nanti kamu kata 52 muncul 2 kali, 53 muncul 2 kali, kamu tambah. Kekerapan dia 4 kali. Salah. Okay, so hati-hati. Ingat ni, Pak Mod kata, kamu mesti tahu bezakan mod dan kekerapan. Mesti tahu. Mod data kita tu. Okay, nombor kita tu berapa. Kekerapan ialah berapa kali. Berapa kerap dia muncul. Boleh? Okay, saya nak tambah lagi satu contoh. Katakanlah saya ada data nombor 3, 4, 5, 6. Okay, daripada data saya ni, okay, apa mod? Cuba kamu perhati, ada tak nombor yang dia berulang? Dia muncul lebih daripada sekali, ada tak? Tak ada. Tak ada kan? Sebab semuanya muncul sekali. 3 muncul sekali, 4 muncul sekali, 5 muncul sekali, 6 muncul sekali. Jadi mod kita apa? Takkan nak tulis semua ni, betul tak? Jadi kita kata mod kita tiada mod. Tak ada sebab semua sekali sahaja muncul. Okay, sekarang ni tengok adik Medina kita ni. Okay, adik Medina, okay, ingat median. Okay, tentukan median. Tadi kita dah belajar, median ialah nombor yang berada di tengah-tengah selepas disusun. Nampak tak? Dia ada syarat. Sekarang ni kita nak cari nombor yang kat tengah, tapi nombor tu mesti dah disusun. Okay, sekarang kita perhatikan soalan kita yang pertama. Kita ada nombor 12, 17, 10, 15, 11. Okay, belum lagi disusun. Right? Jadi kita susun dulu. Step yang pertama, susun. Okay, so nombor yang kecil dulu. So perhatikan nombor 10 ialah nombor yang kecil. Jadi saya tulis 10, kemudian 11, 12, 15, 17. Okay, kenapa saya potong lepas saya tulis? Sebab saya nak make sure semua nombor dah ditulis. So tak tertinggal. Sebab kalau kita tertinggal, nanti salahlah kita punya jawapan. Okay, jangan careless, so berhati-hati. Dalam tajuk yang melibatkan data, memang kita kena ekstra hati-hati. Okay, sekarang kita dah pun susun. Okay, kita tengok nombor kita. Siapa yang berada di tengah-tengah? Yes, 12. Tinggallah yang ni berada di tengah-tengah. Maka jawapan kita 12. Median ialah 12. Okay, so settle untuk soalan yang pertama. Okay, untuk soalan yang kedua, dah disusun ke belum ni? Belum lagi kan? Okay, so jadi kita susun dulu. 2, 5, 9, 10, 13, 17. Okay, check untuk berada di tengah-tengah. Okay, yang ni
dengan yang hujung sekali. Okay, 5, 13. Okay, kalau kita perhati kat sini, 9 dengan 10. Dia dua-dua nombor ni, dia berada di tengah-tengah. Okay, sebab kita takkan nak ambil tengah-tengah antara 9 dengan 10. Jadi apa yang kita buat ialah, kita ambil dua-dua nombor ni, 9, kita tambahkan dengan 10. Okay, ambil dua-dua nombor ni, kemudian kamu bahagi dia 2. Okay, sebab kita nak tahu yang tengah, so jadi kita bahagi 2. So bila kita tekan calculator, so kita akan dapat 9.5. Okay, jadi jawapan kita ialah 9.5. Boleh? Walaupun 9.5 ni dia tak ada pun dalam nombor data kita yang asal. Okay, tapi itulah cara dia untuk dapatkan median. Okay, kita cuba nombor soalan yang ketiga. Okay, ingat nampak soalan susun dulu. Untuk median kena susun. Biasalah kan kanak-kanak kan dia suka main susun-susun bata. Jadi kamu bayangkan macam tu. Oh, kalau adik median punya, kena susun dulu. So kamu susun. 1.3, 2.5. Okey, nampak tak ni? Okey, lagi. 3.3, 4.2, 5.4. Okey, seterusnya kita cek siapa yang berada di tengah-tengah. 2.5 dengan 4.2. Okey, senang saja. Dah ada nombor yang berada di tengah-tengah, kan? So tak perlu buat apalah, just ambil saja. 3.3 adalah nombor yang berada di tengah-tengah. Okey, boleh tak? Okey, cuba yang nombor 4 ni kamu bagi tahu saya jawapan dia. Cuba kamu buat sendiri nak tengok, boleh tak? Tengok dalam kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. So ada 6. So 6 adalah nombor genap. So bila nombor genap, yang berada di tengah-tengah nanti akan ada 2 nombor. So kamu ambil 2 nombor tersebut, kemudian kamu tambahkan, bahagi dengan 2. Okey, berapa dapat? Ada siapa yang dah dapat ke? Bahagi 2 cikgu. Kena bahagi 2. Apa nombor yang kat tengah-tengah? Negatif 7. Negatif 7, lagi? Negatif Mesti ada 7. 2 nombor. Negatif 7 dengan nombor berapa? Negatif 5. Negatif 7 dengan negatif 5. Negatif Berada di 5. tengah-tengah. Okey, kamu kena tambahkan 2 nombor tersebut. Okey, nampak ni cara tulis? Tambah tolak dekat-dekat, so dia letak kurungan. Okey, bahagi dengan 2. Okey, berapa dapat? Negatif 6. Okey, good. Negatif 6. Jadi, median kita ialah negatif 6. Okey, boleh Okey, dapat. Kalau nombor kita ganjil, bilangan data kita ganjil, kita terus akan dapat jawapan data yang berada di tengah-tengah. Tapi kalau data kita nombor genap, kita akan dapat 2 nombor yang akan ada di tengah-tengah. Jadi apa kita kena buat? Kita kena tambah kerja sikit lah. Kita kena tambah 2 nombor tersebut, kita bahagi dengan 2. Baru kita dapat median kita. Okey, boleh? Okay, ada soalan tak sampai situ? Okey, yang ketiga. Okey, mean. Hitung mean bagi setiap data, set data berikut. Okey, kat sini saya ada 2 data. Okey, ingat tadi saya kata, Kak Min, dia adalah seorang yang nak cepat. Jadi untuk nak cepat, dia ada data sahaja. Dia just ambil purata bagi data tersebut. Dia tak tengok dah yang mana berulang ke, yang mana duduk di tengah-tengah. Dia tak ada dah. Dia nak cepat saja. Jadi dia just total semua, dijumlahkan semua dan dia bahagi saja dengan bilangan data. Okay, so Kak Min buat apa? Kak Min buat macam ni. Nombor, dia tak susun tak, dia ambil je. 13 tambah 20. Okay, data yang ketiga ialah 5. So tambah 5, tambah lagi 32, tambah lagi 10. Okay, kemudian dia bahagi, okay, berapa data kita? Okay, ada berapa nombor kita? 1, 2, 3, 4, 5. Okay, sebab kita ada 5 nombor, maka kita bahagi dengan 5. Okay, sekarang jom kita tekan calculator. Berapa semua ni? So, kita akan dapat 80. Okay, bahagi dengan 5. 16. 16. Okay, bagus. So, jadi mean kita ialah 16. Okay, yang seterusnya. Jadi ini 16 ni mean kita punya jawapan. Mean. Okay, seterusnya. Okay, sama juga. Dia akan tambah semua sekali. 2.1 tambah 5.3 tambah 4.6 tambah 2.2 tambah 8.2 tambah 4.1. Okay, bahagikan dengan bilangan data. 1, 2,
3, 4, 5, 6. Okey, sekarang kita ada 6 data. So, bahagi dengan 6. Siapa-siapa yang dah jumlahkan ke? Dapat berapa? Okey, dapat 26.5. Okey, good. Sama jawapan kita. Okey, bahagi dengan 6. So, 26.5 bahagi 6. 4.42. Okey. 4.42. Ini yang telah dibundarkan kepada 2 titik perpuluhan. Okay, good. So, ini kita punya min. Okay, sampai sini ada masalah tak? So, kamu tadi dah belajar 3. Pak Mod tadi, mod, adik Medina, median, dan min adalah Kak Min. Okay, so kamu kena ingat dia punya kriteria dia apa. Okay, tadi kita belajar min, cara dia ialah tambah semua data, bahagi dengan bilangan data. So, kita dapat min. Okay, untuk median, okay, adik Medina kita, okay, ada 2 kemungkinan. Sama ada nombor tu genap ataupun ganjil. Okay, dia tengok. Tapi dengan syarat juga, dia mesti disusun dulu. Okay, median susun dulu, lepas tu baru tengok nombor tu yang berada di tengah-tengah, itulah median. Tapi kalau nombor tu genap, kena buat kerja sikit. Tambah 2 nombor tu, bahagi dengan 2. Okay, dan yang pertama tadi, yang kita belajar ialah Pak Mod. Uncle Mod senang je dia buat keputusan. Dia tengok nombor mana yang banyak, itulah dia mod. Okay, nombor 5 ulang paling banyak, maka mod dia adalah 5. Okay, untuk bahagian mod, kamu kena alert, kena tahu beza. Apa mod, apa kekerapan. Sebab kalau dalam soalan, dia tanya kekerapan mod. Kekerapan mod tu maksudnya berapa kali mod tu. Okay, kalau soalan kata nyatakan mod, maksudnya data tu lah. Data mana yang berulang banyak kali. So 5. So, jadi jawapan dia 5. Okay, ini contoh-contoh dia. Yang lain lah. Okay, yang ni apa yang kita belajar tadi untuk hari ini. Kesimpulan dia yang ni kita belajar. Hari ni untuk data tak terkumpul saja dulu. Okay, so tolong ingat 3 ahli keluarga ni. Pak Mod, Medina dan juga Kak Min. So insyaAllah kalau kamu dapat yang ni, settle lah kamu untuk bahagian. So saya tamatkan kelas kita sampai sini. Okay, terima kasih pada semua yang hadir pada hari ini.